seringan lebih daripada 1.6 juta seringan, dan positif case tidak sangat rendah, less than 1%. Jadi tak perlulah kita membazirkan wang dan tenaga untuk membuat lebih lagi, sebab dalam komuniti kita sekarang ini memang kes COVID ini ada kurang. Yang kita melihat, data yang kita ada harian adalah mereka yang datang daripada luar negara, pengembara yang balik ke Malaysia, mereka adalah kebanyakannya membawa kes positif. Terima kasih. Menteri tak jawab soalan. Soalannya adalah sejauh mana prestasi hari ini, bukan yang telah dilakukan, ya. Kerana kita tidak boleh let our guard down. Itu yang pentingnya, ya. Terima kasih. Saya rasa boleh diberi bertulis atau nak jawab sekarang? Siapa bertulis? Saya nak kawal masa. Ya. Yang bawa balik. Soalan dia prestasi hari ini. Hari ini on daily basis sekarang ni kita cuma membuat dalam 5,000 ke 6,000 itu saringan, ya. Yang bawa balik. Oh, balik Tahniah balik. Balik on. Terima kasih Datuk Yani Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin merayu kepada Kementerian Kesihatan buat waktu dan ketika zaman COVID ni, bukan saya nak underestimate Timbalan Menteri. Saya hormat Timbalan Menteri. Kalaulah boleh Menteri datang menjawab, so, COVID ni very serious. Segala mesyuarat mungkin dia yang masuk banyakkannya. Jadi ini saya harap lepas ni isu COVID ni kalau boleh biarlah menteri yang boleh jawab dengan tak adalah pertikaian, ya. Terima kasih. Saya nak tanya sehingga pukul 12 Ogos malam 12 kes terbaru yang telah berlaku. Itu pukul 12 Datuk Yani Pertua. Pukul 2.30 tambah lagi 10 kes. 8 daripada kawasan parlimen saya, Baling. Maknanya ini adalah kluster apa, dia belum classified lagi, tapi apa yang saya difahamkan, mereka ni pergi ke Bukit Mentajam, dan semua ni sahabat kita masyarakat India yang pergi ke Bukit Mentajam, ada kononnya ada sembahyang di situ dan sebagainya. Dan satu di Kulim, satu di Sungai Petani. Yang berlaku terbaru ni belum diumumkan, sebab saya sebagai ahli parlimen saya telah dapat laporan daripada pegawai kesihatan saya. Soalan saya pada hari ini kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah tindakan kementerian dalam hal ini, khususnya berkaitan dengan SOP. Dulu kawasan Baling hijau, Kedah pun hijau. Tiba-tiba dah dengan adanya begini kita bersandarkan pelbagai isu lain yang berlaku, tapi tak nampak benda yang lain yang sedang berlaku ni. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, SOP ini harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib, iaitu polis. Roadblock harus terus dilakukan, sebab kami ni semua duduk di kawasan border yang mana boleh pergi ke Thailand dan sebagainya. Border-border, lorong-lorong tikus ni kena tutup. Lepas tu saya juga mencadangkan kita adakan bagilah kepada mereka-mereka frontliner di kawasan luar bandar, PPE ni masih kurang lagi. Sebab kita sebagai ahli parlimen yang bertanggungjawab, bila berlaku perkara ni kita tak boleh duduk di parlimen, duduk dan main telefon, tak boleh. Kita kena balik ke kawasan, tetapi kita kena jaga diri kita. Pada masa yang sama, saya dengar Arau cakap baru-baru ni, bila nak buat satu lagi COVID test untuk semua ahli-ahli parlimen. Kita tak perlu menunding jari kawasan you, kawasan saya, kawasan Kubang Pasu, kawasan Penang, Perlis, Kanga, tak perlu. Kita harus adakan sesuatu SOP dalam Dewan Yang Mulia ini. Sebab kalau Datuk Yani Pertua, izinkan saya 1 minit sir. Ringkas. Ya. Datuk Yani Pertua, kalau Datuk Yani Pertua tengok semalam saja, our parlimen ni penuh sesak dengan pegawai-pegawai kerajaan dan orang-orang politik. Kita tak salahkan mereka datang, tapi saya masih merasakan SOP dalam Dewan Rakyat kita ni di hadapan masuk ni masih lagi tak stringent protokolnya sir. Jadi saya harap kalaulah Kementerian Kesihatan yang bertanggungjawab ni boleh fikirkan satu kaedah daripada pejabat, daripada Dewan Yang Mulia ni sampailah ke bawah, khususnya di kawasan negeri Kedah, di Baling ni so far tertinggi sekali. Apakah kita nak buat sesuatu yang macam biasa, yang tentera pergi tutup di kawasan kampung tu dan sebagainya, mudah untuk kami membantu. Kami sebagai ahli parlimen, wakil rakyat, semua nak membantu Kementerian Kesihatan dalam segala SOP yang ada. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih. Saya nak ingatkan Yang Berhormat Baling, kalau Baling kena Temco,
Dan Yang Berhormat balik minggu ni kena buat testing dulu sebelum masuk Dewan minggu depan. Semua Saya yang menurut perintah Datuk Yang Dipertua. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Berkenaan dengan kes yang dikatakan oleh YB, saya melihat kalau semalam report kita ada 11 kes dan saya tak nampak dari balik mungkin hari inilah sebab kita Ya, laporan dia hari ini akan keluar. hari ini. Okey. Jadi SOP biasanya lah kalau ada kes memanglah kita akan the first thing kita buat adalah kita akan cari contact person, mereka yang telah yang dapat kontak dengan pesakit ini. Dan ini adalah yang pertama yang kita akan buat, dan kita akan buat saringan kepada mereka dan kita bagi arahan untuk dikarantin ya semua contact person ini. Dan apa nama tadi itulah standard SOP. Dan apa nama tu saya harap kalau hari ini kita melihat kes ini mungkin kita akan mendapat maklumat yang terkini lah akan dibagikan kepada Yang Berhormat. Soalan tambahan Datuk Speaker. Pandai Soalan tambahan. Pandai kucing. Tanya manis. Saya dah Bandar Kuching. nak benarkan lembah pantai. Terima kasih. Soalan terakhir, maaf. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita baru-baru ni membaca dalam laporan berita tentang beberapa negara yang telah mungkin menghasilkan trial vaksin ya, dan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalau kita lihat ada negara-negara jiran kita yang menggunakan vaksin trial daripada negara-negara seperti China, Rusia dan sebagainya. Kita difahamkan Ketua Pengarah Kesihatan mengatakan Malaysia belum lagi bersedia. Bilakah soalannya, bilakah kita akan bersedia untuk menjalani ujian vaksin dan bilakah rakyat Malaysia akan dapat penggunaan vaksin COVID-19? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih atas soalan. Yang diwawakan baru ini adalah daripada Russia yang mengatakan mereka sudah pun menemui satu vaksin yang dinamakan dinamakan kepada mengikut angkasa pertama mereka ke angkasa. Tapi untuk makluman Yang Berhormat, vaksin ini pun kalau kita melihat daripada Russia belum ada publish scientific proof yang ubat-ubat ini adalah memang dapat digunakan. Dan sebab itu sekarang kita mesti melihat, menunggu dan kita akan memantau apa yang terjadi pada ubat-ubat ini, vaksin ini. Soalan untuk Malaysia ini bilakah kita akan mengadakan vaksin kita sendiri. Memang kita pun telah menjalankan ujian bersama dengan MOSTI, KKM dengan MOSTI. Kita pun sudah bergabung untuk sama-sama mencari vaksin sama-sama dengan negara lain. Kita juga ada kolaborasi dengan negara-negara lain. Terima kasih. Terima kasih. Jangka masa, Bilakah saringan untuk ahli-ahli parlimen akan jangka masa tak ada. Belum ada lagi. Itu telah sedang diperhatikan Yang Berhormat Arau.